Sejumlah 213 pusat penilaian COVID-19 CAC ditubuhkan di seluruh negara bagi mengendalikan penilaian pesakit COVID-19 yang menjalani rawatan di rumah. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba, dalam satu kenyataan berkata CAC akan mengklasifikasikan tahap pesakit COVID-19 untuk menentukan pengurusan pesakit yang seterusnya termasuk kelulusan rawatan di rumah. Baik, untuk memahami perkara ini, kita terus bersama Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar. Selamat pagi, Dato'. Ya, saya. Ya, Dato', mungkin Dato' boleh jelaskan apa kepentingan fungsi CAC di sini? Ya, daripada makluman yang kita dapat daripada Kementerian Kesihatan, CAC ini pertama untuk mengurangkan beban rawatan pesakit yang bertambah di hospital ataupun fasiliti kerajaan. Yang kedua adalah untuk memudahkan pengurusan pesakit ataupun orang yang dipersakti positif, supaya mereka boleh datang satu tempat, kemudian dibuat saringan ataupun penilaian, kemudian baru ditentukan arah tuju ke mana untuk rawatan. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangkan beban kepada sistem kesihatan, terutama daripada staf di barisan hadapan. Ya, saya. Ya, Datuk, bagaimana penilaian dibuat terutama untuk memberi kelulusan rawatan di rumah itu? Kita dimaklumkan bahawa bila pesakit itu positif, mereka akan dibawa ke pusat ini, kemudian mereka akan diperiksa lah, ataupun dilihat kesesuaiannya. Pertama, adakah sakit itu bergejala ataupun tidak ada bergejala. Kemudian melihat dia punya status klinikal dia lah, pernafasan dia, penyakit kronik dan lain-lain. Kemudian jika semua telah sesuai, mereka akan ini untuk rawatan di rumah, maka mereka akan penilaian dari segi kesesuaian di rumah macam mana, ada bilik ke tidak, ada tempat ramai ke tidak, sebagainya. Bila semua dah selesai, maka barulah diaturkan supaya mereka sama ada ke fasiliti ataupun mereka di rumah, tapi akan diberikan panduan-panduan, nasihat dan juga garis panduan bagaimana untuk menguruskan bila mereka dirawat di rumah, bagaimana nak mengesati gejala-gejala, bagaimana untuk kontak pusat kesihatan yang terdekat jika ada masalah dan sebagainya lah. Jadi ini adalah satu package flow yang cukup lengkap lah dari segi pengurusannya. Ya, saya. Ya, melihat daripada proses ini juga, Datuk, adakah akan ada loophole dalam pengendalian CAC ini dan apa perkara yang boleh dilakukan untuk kita mengelakkan dari berlakunya ketirisan nanti? Dari segi idea dan carangan ini adalah satu idea yang baik untuk mengurangkan ataupun mencapai tiga objektif tadi, yang saya katakan mengurangkan beban, mengurangkan peredaran pengurusan dan juga memudahkan frontliners. Tapi kita ingat bahawa ini adalah satu sarana yang baik, tetapi jika yang pentingnya dalam pengurusan ini adalah dia punya sistem flow tu. Dan sistem flow itu melibatkan kaki tangan. Ini yang kita selalu beritahu pada kementerian bahawa mesti ada penambahan kaki tangan. Sebab kalau dengan keadaan sekarang, walaupun kita ada banyak center dan kita ada pengurusan sistem flow yang baik, tetapi kalau tidak ada cukup orang yang mengurusnya, maka dia tidak akan terjadi. Contohnya lah, kalau CAC juga menggunakan staf kesihatan yang sedia ada di klinik, maka mereka akan bertambah beban melihat di klinik, melihat di center, kemudian pengurusan menjadi tidak teratur lah, dan mungkin akan banyak kelemahan, dan akhirnya yang kita kata yang dikendung kita kecil, yang kita kejar tak dapat. Jadi paling penting sekali pada kami, bahawa kementerian boleh mengadakan banyak pusat, tetapi mesti ada penambahan kaki tangan yang lebih daripada sekarang untuk menguruskan sistem flow tu. Ya, saya. Datuk, kalau kita melihat apa sebenarnya langkah yang baik ketika kuarantin di rumah, adakah duduk di dalam bilik sahaja atau sebenarnya mereka boleh keluar sekitar rumah selagi tidak keluar dari pagar rumah mereka? Sebenarnya bagaimana kita nak memahami kuarantin di rumah itu, Datuk? Betul. Pertama dia punya condition atau situasi rumah lah. Kalau dia rumah ada ruang, ada ruang halaman atau ruang di luar, maka dia boleh lah, maknanya dia boleh keluar masuk rumah dengan syarat menjauhi lah dengan keluarga-keluarga yang lain.
Jadi itu dalam keadaan yang ideal, mempunyai bilik sendiri, bilik air sendiri, mempunyai laman sendiri dan sebagainya. Maka boleh bergerak bebas di dalam kawasan rumah tersebut. Tapi isunya kalau rumah tu orang katakan rumah yang terhad, mungkin ada 2 bilik saja, mungkin bilik air berkongsi. Jadi ini bukan satu masalah kerana percampuran dengan keluarga yang lain. Jadi seboleh-bolehnya dielakkan percampuran, mungkin penjarakan sosial lebih daripada 1 atau 2 meter, menggunakan tempat macam bilik air, tempat makan yang berbeza dari segi masa dan sebagainya. Jadi kena selalu ingat bahawa penjarakan sosial penting, dan yang penting juga kena pakai mask walaupun dalam rumah. Kalau rumah kita tak begitu besar, tak begitu luas. Jadi itu yang penting di dalam ini, ya saya. Datuk, kalau kita melihat apa yang Datuk senaraikan tadi, perlukah perkara itu dititik beratkan oleh KKM sendiri dalam pengurusan CAC ini? Kerana kita akan menjangkakan lebih ramai mereka yang positif, sama ada yang bergejala atau tidak, atau bergejala ringan atau tidak bergejala, akan berada di rumah untuk menjalani kuarantin kendiri. Adakah senarai ini penting dan spesifikasi ini penting untuk diwar-warkan? Penting ini yang kita mesti fahamkan keluarga lah, sebab risikonya adalah pada dalam keluarga tu, ya. Jadi kita kena tahu walaupun dia kuarantin di rumah tapi dia positif, ya, dan dia boleh menjangkitkan orang lain dalam masa jangkitan. Jadi mesti diberitahu bahawa kuarantin bermakna macam di fasiliti juga, dia mesti menjauhi keluarga, mesti berasingan dan sebagainya. Jadi ini mesti ditekankan secara detail dan faham. Sehingga dia faham. Kalau dia tak begitu faham, lebih baik ke pusat yang diuruskan oleh kerajaan. Baik, terima kasih Datuk untuk ulasan berkenaan itu tadi. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar.